Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian dalam Sunan Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dan dalam kuliah yang lepas, dalam sedi yang lepas, kita telah pun memulakan bab ke-7, iaitu bab ma ukrima bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi barakati ta'ami, iaitu apa yang dimuliakan Nabi berupa keberkatan makanan. Okey tak? Nampak? Okey. Jadi kita telah mulakan dalam kelas yang lepas bab ke-7, hadis ke-46 Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi. Dan kita telah bacakan hadis tentang bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Dan disebabkan kemampuan beliau terhad, beliau dan isterinya menyediakan makanan yang sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkatan berupa mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda datang bersama dengan ramai orang ketika itu, dan makanan itu cukup, bahkan lebih berlebihan lagi selepas itu untuk dimakan. Jadi ini antara keberkatan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berupa makanannya mencukupi, makanan yang ada di depan baginda mencukupi untuk semua. Kemudian kita akan sambung pada hari ini hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang dikatakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah. Akhbarana Zakaria ibn Adi qala haddathana Ubaidullah huwa ibn Amr an Abdul Malik bin Umair an Abdul Rahman bin Abi Layla an Anas bin Malik anhu qala. Jadi ini Anas bin Malik pula cerita. Jadi Anas bin Malik berceritakan bahawa ibunya dan juga ayah tirinya, iaitu Abu Talha, ingin menjemput Nabi SAW makan di rumah. Macam tadi juga kisah Jabir, kali ini kisah Anas dan keluarganya. Maka Anas kata, amara Abu Talha Ummu Sulaimin, Abu Talha telah memerintahkan Ummu Sulaim. Maksudnya siapa? Ayah tirinya Abu Talha telah meminta ibunya Ummu Sulaim an taj'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman ya'kulu min, supaya buat makanan untuk baginda. Thumma ba'athani Abu Talha ila Rasulillah. Kemudian Abu Talha, ayah tirinya, mengutuskan beliau, iaitu Anas bin Malik, yang ketika itu masih lagi remaja, untuk datang dan ajak dan jemput Nabi datang ke rumah. Dalam riwayat ni disebutkan secara ringkas. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, disebutkan bahawa tujuannya ataupun sebabnya ialah Abu Talha melihat baginda kelihatan lapar dan letih. Maka dia rasa tersentuh, maka dia nak jemput baginda ke rumah. Maka dia perintahkan isterinya Ummu Sulaim, iaitu ibu Anas, dan Anas pula diperintahkan untuk memanggil menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, kata Anas, aku datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, aku berkata, ba'athani ilaika Abu Talhata, Abu Talha, ayah tiriku, telah mengutuskanku kepadamu wahai Rasulullah. Maksudnya untuk menyebut makan. Faqala lil qaumi qumu, maka Rasulullah terus berkata kepada orang lain yang ada di situ, sahabat-sahabat baginda yang lain yang juga ramai, yang juga lapar, qumu, bangun semua. Fantalaqa al-qaum ma'ahu, maka Nabi pergi dan para sahabat juga ikut pergi. Talaq maksud bertolak, pergi. Kemudian faqala Abu Talha berkata, ya Rasulullah. Jadi bila Abu Talha nampak Nabi SAW datang bersama dengan ramai para sahabat untuk makan di rumah dia, sedangkan dia hanya buat makanan untuk Nabi seorang, maka dia terpaksa beritahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama sana'tu ta'aman li nafsika khassatan. Wahai Rasulullah, dia bisiklah, bercakap dengan Nabi, Rasulullah, saya ni sebenarnya buat makanan untuk Nabi seorang je. Maksudnya Nabi seorang ataupun seorang lagi bolehlah sedikit. Lepas tu kata apa? Kata Rasulullah, la alaik.
Tak ada masalah, kamu tak salah. Intalik, jom. Maksudnya pergi. Maksudnya Abu Talha pun berada bersama dengan tu, dan dia berbisik kepada Nabi, dan dia risau. Sebab Tuan Umar ni risau kan. Tuan Umar bila buat kenduri, buat majlis, yang paling dia risau ialah makanan tak cukup. Kemudian dah sampai rumah, faji'a bit ta'am fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu wa samma alaih. Bila makanan tu dihidangkan kepada baginda, Nabi letak tangan dia dekat makanan tu, Nabi bismillah, dan Nabi kata idzan li 10. Panggil 10 orang masuk demi 10 orang, 10 masuk. Jadi masuklah semua, dan Nabi kata kulu bismillah, makanlah dengan nama Allah. Maksudnya makan, jangan risau. Fa'akalu, kata Anas, hatta syabi'u. Mereka makan sehingga kenyang. Maksud makanan yang Abu Talha buat untuk Nabi seorang atau 2 orang cukup dan mengenyangkan. Kemudian 10 orang tadi kenyang, makan sampai kenyang, bangun. Kemudian buat lagi sekali, panggil lagi 10 orang yang kedua. Begitu maksudnya. Jadi setiap kali makan Nabi suruh buat begitu, sampailah 80 orang makan. Dan kemudian bawalah Nabi dan keluarga Anas makan, dan ada lagi lebih. Itu maksud dia. Contoh soal makan akhir ni best juga sebenarnya. Ada satu buku saya baru beli, karya pengarang yang cukup saya minat, iaitu Simon Sinek. Buku dia tajuk Leaders Eat Last. Pemimpin makan akhir sekali. Jadi kita pun heran apa maksud buku tu kan. So bila kita baca buku tu, rupanya dia nak beritahu adat dalam tentera Amerika Syarikat, budaya tentera Amerika Syarikat. Pemimpin ataupun yang senior dia makan akhir, tentera yang junior makan awal. Itu yang dia beritahu dalam buku tu. Jadi dia mula dia duduk dengan tentera dan buat kajian. Simon Sinek ni dia pengarang terkenal. Siapa-siapa boleh buat YouTube, ceramah dia banyak. Buku dia pun terkenal, antaranya buku Start With Why, atau buku buku ni Leaders Eat Last ni. So dia kata macam mana dia tersentuh ataupun dapat inspirasi melihat pemimpin tu mendahulukan orang bawah dia. Jadi Nabi macam tu lah. Sebenarnya Nabi dah macam tu dah. Bila Nabi bagi minum, bagi makan semua, Nabi dahulukan orang lain. Kan? Sebab Nabi SAW kasihkan umat dia. Dalam hal ni sebagai satu contoh, Rasulullah makan selepas itu bersama dengan keluarga tuan rumah. Dia tak makan awal-awal, masuk dia hidangkan. Jadi ini pemimpin yang di sebalik peristiwa kecil sebegini menggambarkan jiwa kepimpinan, bahawa pemimpin yang sebenar dia dikatakan mengorbankan dirinya untuk orang bawah, bukan mengorbankan orang bawah untuk diri dia. Dan pemimpin juga ialah pemimpin yang dikatakan orang bawahnya selamat berada bersama dia dan sanggup tolong dia walaupun tak dapat balasan. So ini pemimpin yang terbaik. Tapi pemimpin yang tak elok, orang bawah tak ada rasa selamat dan tak akan tolong melainkan dengan upah dan sebagainya. Jadi sebab tu baginda SAW ada sahabat-sahabat dia yang sanggup berkorban semua untuk dia. Bukan semata-mata kerana dia Rasulullah, tapi kerana dia pemimpin yang hebat. Sebab kalau kita lihat di sini, dia hidangkan makanan, bagi makan semua kenyang, semua dah settle, semua okey, baru dia makan. Sebab tu kalau ketua rombongan, kalau pengarah program, dia lah yang sepatutnya yang paling kalut. Jangan pula dia jadi VIP, orang lain semua terbengkalai. Kalau orang bagi contoh, kalau kapten kapal, kalau kapal nak tenggelam, bukan dia yang terjun dulu. Dia kena pastikan penumpang dia dan anak kapal dia selamat dulu. Dia tak apa. Kalau tenggelam dalam kapal pun tak apa. Baik. Jadi ini alhamdulillah kita tengok macam mana keberkatan makanan yang ada dimakan oleh ramai sahabat, sedangkan makanannya hanya pada asal untuk Rasulullah seorang. Keberkatan. Baik, ada lepas tu kata Imam Ad-Darimi akhbarana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Aban wa huwa al-Attar qala hadatsana Qatadah an Syahr bin Haushab an Abi Ubaid. Abu Ubaid ni
Tadi Anas khadam Nabi. Nabi ada banyak khadam, sukarela. Yang kita sebut sebelum ni bahawa Nabi ada banyak khadam, dan Nabi juga ada khadam daripada orang Yahudi, budak Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Dalam hal ni, Anas tadi khadam dia biasa untuk menghidangkan minuman dan ambil barang dan sebagainya. Ini Abu Ubaid. Abu Ubaid ni adalah khadam baginda yang menjaga soal makanan. Tukang masak baginda. So kita kalau kita baca kisah para sahabat, ada beberapa orang sahabat yang menjaga makan minum Nabi. Antaranya seperti Abu Ubaid dan antaranya seperti Abu Rafi' dan isterinya Salma. Itu antara yang masak untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tidak pernah komplain apa yang dihidangkan. Di sini Abu Ubaid kata dia masak qidran, satu periuk, satu kambing lah, maksudnya daging, masak macam kita masak periuk besar. Faqala lahu nawilni zira'aha. Nabi kata, bagi aku bahagian kaki depan kambing. Dan Nabi suka bahagian tu. Dia pun bagi satu. Nabi makan. Kemudian dia minta lagi satu. Rasulullah SAW minta satu lagi kaki depan kambing tu. Zira' kaki depan kambing tu. Dia pun bagi yang kedua. Sebab dia masak seekor kambing je, so kaki depan tu ada dua je lah. Kemudian Nabi kata, dah habis makan, minta satu lagi. Ni di antara pertama kita lihat bagaimana Nabi SAW makan banyak pada waktu tertentu, meraihkan tuan rumah yang masak atau meraihkan sahabat yang datang. So ini akhlak yang mulia. Maksudnya baginda tak makan banyak bersama keluarga dia. Keluarga dia diajar untuk bersederhana. Tapi bila ada orang buat jamuan dan makanan tu ada, maka Nabi kena makan. Pertama untuk mengembirakan tuan rumah yang masak. Sebab dulu masak susah kan, semua masak sendiri. Yang kedua, untuk orang lain pun makan sama. Sebab sahabat-sahabat yang miskin datang, yang lapar, kalau Nabi berhenti awal, mereka tak boleh makan. Kalau Nabi makan sikit, mereka tak tergamak makan banyak. Maka Nabi makan akhir sekali, makan sama-sama dengan sahabat juga. Kemudian Nabi minta lagi, dah habis dua kaki kanan, kaki depan kambing dah habis, Nabi minta lagi satu. Kemudian Abu Ubaid kata, ya Nabi Allah, wa kam lisyati min zira'. Rasulullah ada dua je, berapa banyak Rasul nak bagi ni, tak ada dah. Maka Nabi SAW beritahu satu benda yang menarik, yang kadang kita baca seronok kita baca. Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi law sakatta la'ataita azru'an ma da'autu bih. Kalau engkau diam tak tanya, engkau pergi ambil, akan sentiasa ada apa yang aku minta. Itu mukjizat. Tapi sebab kau tanya, tak adalah. Kan? Maksudnya nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW dikurniakan keberkatan makanan tu nampak sikit tapi cukup bahkan lebih. Itu maksud dia. Dan kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW suka makan bersama para sahabat dia. Baik. Hadis lepas tu, hadis lepas tu ada yang panjang. Ada yang panjang. Kisah dia ialah kisah makanan juga, dan kisah-kisah Jabir juga. Tapi cerita dia ialah cerita di dalam tu ada banyak pengajaran. Bahagian pertama hadis ni, kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Abu Nu'mani qala haddatsana Abu Awanata 'an al-Aswad 'an Nubayh al-Anazi 'an Jabir bin Abdullah. Ini Jabir yang kita baca sebelum ni. Jabir yang terkenal, Jabir bin Abdullah. So Jabir kata, pertama sekali dia cerita tentang, ringkasnya ialah tentang bagaimana ayah dia, iaitu Abdullah, yang pergi berjihad perang Uhud. So dari sini Nabi SAW keluar berperang dengan orang musyrikin. Jadi ayah dia Abdullah pesan dekat Jabir, jangan pergi, ayah pergi, dan kamu jagalah adik-adik kamu dan jaga rumah kita. Dan dalam sebagian riwayat lain, dia beritahu dekat Jabir, ayah dia kata, ayah rasa ayah akan mati syahid. Ayah dapat rasakan. Jadi eloklah Jabir engkau duduk, engkau jadi sebahagian daripada Nazari. Nazari ni maksudnya adalah orang yang tunggu dan jaga keluarga orang yang berperang. Itu maksud dia. Jadi mudah cerita dia. Dia kata ayah dia berpesan pada ketika itu, Jabir, engkau tak payah pergi, engkau jagalah keluarga kita. Ayah akan syahid, dia kata. Jadi datanglah peristiwa
berita sedih bahawa ayah dia syahid. Okey, ayah dia syahid, dan dia kata bagaimana ayah dia dikebumikan bersama syuhada, para orang yang meninggal syahid, ataupun orang yang syahid jalan Allah. Mereka tak dimandikan, tak disolatkan, ditanam di tempat mereka mati, dan dengan darah dan pakaian yang mereka telah lalui jihad itu untuk sebagai bukti di akhirat. Okey, ayah dia begitu. Baik. Kemudian dia sambung cerita, dia kata di zaman Muawiyah, maksudnya apa? Perang Uhud dia berlaku awal di zaman Nabi. Lebih kurang 40 tahun lepas tu, kan, lebih kurang 40 tahun lepas tu, zaman Muawiyah. Dia cerita bagaimana jasad ayah dia macam tu juga. Tu maksud dia. Dia belum cerita buat makan berkat tu, dia cerita awal intro. Maksud dia kata apa? Fa baina ana fi khilafati Muawiyah, ketika mana aku di dalam pemerintahan Muawiyah, iz ja'ani rajulun faqal. Jadi Muawiyah ni dia buat projek lah. Maksudnya nak buat aliran sungai, mata air semua ni, aliran sungai. Jadi terkena bahagian Uhud tu, dan ternampak jasad ayah dia. Maksudnya terbuka kubur tu. Tak disengajakan. Jadi orang berkata, Jabir, ayah kamu. Maksud nak suruh kebumikan balik, kan? Pindahkan, sebab tu dia tak boleh pindahkan kau tanpa sebab, kan? Boleh pindahkan bersebab. Jadi apa yang berlaku? Tengok, dia kata apa? Dia kata, aku dapati dia, fawajadtuhu 'ala an-nahwi alladhi dafantuhu lam yataghayyar illa. Maksud aku nampak ayah aku macam itulah dia mati dulu, aku tanam macam itulah aku jumpa pada hari itu, darah dia masih mengalir. Itu syahid. Orang syahid, dia tak mati, kan? Lalu aku kebumikan dia. Itu maksud dia. Jadi dia ceritalah macam cerita side ceritalah, kan, side story lah, maksudnya cerita sampingan. Yang utama cerita apa? Nak cerita bagaimana Rasulullah SAW membantu Jabir menyelesaikan hutang ayah dia. Itu cerita dia, keberkatan Nabi tu. Jadi dia kata, ayah aku hutang banyak, dan ada sebahagian katanya ada seorang Yahudi yang berkeras minta bayar hutang segera. Jabir kata dia nak bayar hutang dengan pokok kurma, kena tunggu musim dia, kena tunggu banyak mana, sikit-sikit, kena dia minta tolong lah, boleh tak tangguhkan. Tapi orang Yahudi ni, dalam riwayat dari ini tak sebut Yahudi. Dalam riwayat lain para ulama cari balik, rupanya dia adalah seorang Yahudi. Sebab tu dia macam, lepas ni kita tengok Nabi datang pun dia tak nak tangguh, sebab dia Yahudi. Dia bukan orang Islam, kan? Yang penting dia kata dekat Rasulullah, ayahku telah syahid, dia ada banyak hutang. Sebahagian ada orang yang minta hutang secara keras, secara cepat. Boleh tak Rasulullah datang kat rumah saya? Maksudnya untuk pujuk. Semoga dengan datangnya Nabi ke rumah saya, orang-orang yang minta hutang ni akan lembut hati, dan mereka kata kami akan tangguhkan. Maka Nabi kata, ya boleh. Ni Rasulullah hebat dia. Dia boleh tolong semua sahabat dia. Maksudnya insya-Allah kalau panggil, insya-Allah datang. Cuma waktu tu je. Maka Nabi pun datang. Masa Nabi datang tu belum lagi masuk Zuhur, dan adat orang Arab dia akan tidur sejenak sebelum Zuhur. Kita punya Qailulah, kan? Qailulah ni tak mesti sebelum Zuhur lah. Qailulah ni adalah tidur sekejap untuk tenaga. So bila pun tak kisah. Dan saya dengar cerita, tak tahulah Allah Alam betul tak betul, di luar negara, sekolah-sekolah kat setengah-setengah negara dia bagi waktu tidur untuk budak tu fresh. Bagi tengah hari, kan? Sekolah ada sekolah buat, kan? Jadi dia bagi rehat tu penting. Jadi Nabi datang dan Nabi rehat di rumah dia. Itu maksud dia. Nabi datang dan dia duduk risau lah. Nabi datang nak kena masak, nak kena fikir. Dia macam itulah, dia sahabat, kan, dia suka, dia risau. Jadi dia masuk dan dia pesan kat bini dia. Dia kata, Rasulullah datang hari ni, jangan keluar, jangan susahkan Nabi, jangan cakap dengan dia. Sebab dia cakap macam ni, Wallahu alam kenapa, kita boleh cari sebab-sebab dia. Tapi dia nak isteri dia duduk belakang, dia uruskan semua. Dia pun buat semua tempat untuk Nabi SAW. Kemudian dia suruh pekerja dia atau khadam dia sembelihkan, masak semua. Dia risau takut Nabi bangun-bangun tak sempat makan,
Kan, takut Nabi dia rehat sebelum zuhur kan. Bila bangun dah zuhur, Nabi terus sembahyang. Maka dia risau tu, dia nak bagi makan. Dia nak jaga tuan rumah nak menjaga Nabi sebagai tetamu. Kemudian bila Nabi bangun dan masa Nabi minta wuduk, Nabi minta air wuduk, dia pun hidangkan makanan. Dia pun hidang makanan. Lepas tu Nabi tengok kat dia. Nabi kata, ka'annaka qad alimta hubbana lil lahmi. Kata Jabir, macam kau tahu-tahu je aku suka makan daging. Nabi gembirakan dia lah. Dia pun tahu lah kan, Nabi, dan dia suka sebab Nabi nak makan. Jadi Nabi datang makan rumah tu satu benda yang besar bagi setiap sahabat. Makan apa pun tak apa. Kemudian Nabi panggil yang lain makan sama-sama dengan dia, sebab Nabi datang bersama rombongan dia, maksudnya beberapa orang sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar dan lain-lain. Jadi bila letakkan makanan, Nabi kata bismillah, kulu, bismillah dengan nama Allah, makanlah. Makan semua, kenyang semua, dan lepas makan ada lagi lebih. Biasalah keberkatan Nabi kan. Baik. Kemudian lepas tu apa berlaku? Lepas tu Nabi SAW nak keluar dari rumah. Kemudian isteri Jabir tadi, bukan Jabir suami dia pesan, jangan keluar, jangan cakap apa, duduk diam di belakang. Tapi masa Nabi nak keluar rumah dia, dia hulurkan kepala dia. Dia kata, Rasulullah, doakan saya dan doakan suami saya. Nabi berkata, Allah merahmati, semoga Allah merahmati. Tapi doa untuk suami, sallallahu alaihi wa ala zawjik. Allah merahmati dan berkati kamu dan suami kamu. Jadi nanti Jabir marah kat ujung ni. Isteri dia kenapa nak cakap juga. Orang dah cakap jangan. Itu cerita belakang. Satu masalah lagi ialah kita boleh faham bahawa bila Nabi sebut sallallahu alaik, Allah selawat. Kan bila kita baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. So kita sebenarnya tak boleh terjemah, tak tepat kita terjemah Allah berselawat. Kita kena terjemah Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan balasan baik, Allah memberikan. Sebab selawat tu berbeza mengikut yang melakukannya. Kalau macam kita selawat minta Allah berkati Nabi. Malaikat selawat dia minta Allah ampuni kita. Dan bila Allah berselawat, kita kata sungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Tapi kita boleh kata Allah memenuhkan keberkatan, menambahkan keagungan Nabi SAW. Baik. Kemudian ketika itu Rasulullah dah nak tolong dah yang pasal hutang tadi. Nabi kita panggil dia. Nabi cakap kepada dia, tangguhkanlah sikit, mudahkanlah sikit. Tapi dia tak nak. Dia kata saya ni ada nak jaga anak yatim. Jadi yang menghairankan ialah dia tak terima cadangan Nabi tu. Jadi bila dikaji-kaji, dicari balik oleh ulama, Allahu a'lam, dapati dia ni bukan orang Islam. Sebab tu dia nak juga duit tu, dan dia nak juga sekarang. Atau bukan duit, apa? Kurma. Maksud apa bentuk yang dia nak tu, nak sekarang juga. Jadi Nabi kata, Jabir, kalau macam tu kau pergi timbang dan kau bagi jumlah yang dia hutang, yang dia nak. Jadi bila buat begitu, Nabi pun pergi semayang. Lepas tu Jabir bagi tahu bahawa mencukupi untuk semua dan lebih. Keberkatan, termasuk keberkatan kan. Jadi bila dia pergi jumpa Nabi bagi tahu macam tu, kemudian seronoklah. Lepas tu Nabi kata kepada Umar Al-Khattab, Nabi kata, Umar, tanya Jabir apa yang menjadi tadi, mukjizat yang berlaku tu. Abu Umar kata, saya tak payah tanya Rasulullah, saya dah tahu dah mukjizat berkat. Nabi kata, tanyalah. Dia kata, tak apa Rasulullah, saya dah tahu, tanyalah. Nabi suruh dia cerita balik. Jabir cerita balik dekat Umar. Maksudnya ini berita gembira yang dikongsi bagaimana Allah SWT membantu hamba-hamba dia dan Nabi SAW. Kemudian yang menarik last kali tu, dia pun balik kepada isteri dia, kata, alam akun nahaituki, bukankah aku larang kau jangan cakap dengan Nabi di rumah kita, jangan apa bini dia jawab. Isteri dia pun pandai menjawab. Dia kata, takkanlah Nabi datang rumah dan aku nak lepaskan peluang minta dia doakan kita. So Jabir dia macam orang alam cemburu ke apa, tapi dia kata duduklah biasa settle semua. Tapi bila Nabi nak keluar, dia keluar, Rasulullah doakan kami. Jadi isteri Jabir katalah, takkan nak lepaskan peluang, doa Nabi tu makbul kan. Seolah macam orang lain tak minta, aku nak minta sebab Nabi datang rumah kita. So tak ada masalah lah. Itu penting.
Yang penting sini ialah pertama soal makanan tadi yang mencukupi. Yang kedua ialah soal kurma-kurma tadi yang mencukupi juga untuk Jabir menyelesaikan masalah dia. Itu maksud dia. Baik, ini habis kita bab makanan. Kita masuk bab ke-8, itu bab ma'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal fadl. Apa yang Nabi dapat, kelebihan yang Nabi dapat, yang Allah berikan. Maksud kelebihan yang lain lagi. Baik. Okey, kita tengok mungkin bab ni panjang, kita ambil sebahagian insya-Allah, tak apa. Hadis yang nombor 50. Kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Yazid bin Abi Hakim qala hadatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas. Ini cerita Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, inna Allah faddala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah melebihkan, memberi kurnia yang lebih kepada Nabi Muhammad alal anbiya, ke atas para nabi yang lain. So ini yang kita pegang. Ini yang kita nak beritahu kepada semua orang, bahawa Rasulullah melebihi semua nabi dan rasul. Macam biasa orang akan tanya, dan kadang-kadang orang tanya tentang keindahan wajah Nabi. Yang lain mungkin orang boleh okey, tapi sebagai orang dia sangka Nabi Yusuf lebih tampan dan kacak, lebih indah daripada Nabi. Sedangkan salah. Nabi Muhammad SAW lebih lagi daripada Nabi Yusuf, sebab dia melebihi semua Nabi. Cuma bila kita baca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran dan surah Yusuf, kan bila ada wanita yang terpotong terluka jari itu, kita mungkin mengambil itu sebagai ukuran betapa wajah Nabi Yusuf menyebabkan sebahagian orang yang ada kat situ yang terluka jari dia ketika melihat keindahan Nabi Yusuf. Tapi para ulama kata, kalau dilihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada riwayat yang menyebutkan bahawa sahabat tak mampu nak tengok wajah Nabi. Yang tadi apa? Yang tadi dia tengok dan terpegul. Yang ni nak tengok pun kadang-kadang tak mampu melihat lama, tak mampu nak tenung lama, sebab Nabi terlalu indah, terlalu hebat. Dan ini kita kata secara umum dan secara keseluruhannya, semuanya Nabi dan Rasul daripada Allah yang lantik. Tapi ada kelebihan yang Allah beri kepada Nabi-Nabi tertentu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatasi kesemuanya. Itu maksudnya. Maka Ibn Abbas kata, Allah telah melebihkan Nabi Muhammad SAW ke atas semua Nabi. Wa ala ahli sama', dan melebihkan baginda lebih daripada penduduk langit, iaitu malaikat. Faqalu, maka murid-murid Ibn Abbas berkata, so ini kelas Ibn Abbas lah. Maka murid dia berkata, ya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, bima faddalahu ala ahli sama'. Wahai Ibn Abbas, dengan apakah Allah telah muliakan Nabi kita Muhammad SAW ke atas malaikat? Maka dia menjawab, inna Allah qala ahli sama'. Allah telah berfirman kepada penduduk langit, iaitu malaikat. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Dan siapa yang di kalangan mereka yang mengatakan aku ni Tuhan selain Allah, kami akan balas dengan neraka Jahannam, begitulah kami balas orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah SWT beri amaran kepada penduduk langit, kepada malaikat kan. Dan Nabi Muhammad pula macam mana? Waqallahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah kata kat Nabi pula, kami akan berikan kau kata Allah kejayaan, pembukaan dan sebagainya, kemenangan, untuk Allah beri ampunkan kamu apa yang telah kau lakukan yang dulu dan kemudian. Jadi makna Ibn Abbas mengatakan bagaimana Allah SWT memberikan keampunan dan kelebihan dan kasih sayang lebih kepada Nabi SAW. Kemudian soalan kedua, apakah kelebihan juga atas Nabi lain pula? Ibn Abbas menjawab, Allah berfirman tentang Nabi-Nabi yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidaklah kami utuskan Rasul-Rasul ini melainkan dengan bahasa yang difahami kaumnya, untuk dia menjelaskan kepada mereka. Tapi Nabi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Maksudnya apa? Nabi untuk seluruh alam, seluruh manusia. فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kata Ibn Abbas, Nabi telah diutuskan, Allah utuskan Nabi untuk jin dan manusia. Maksudnya, macam Nabi sebutlah hadis yang lain, Nabi-Nabi terdahulu dibangkitkan untuk kaumnya sendiri.
tapi aku dibangkitkan untuk seluruh alam. Jadi kalau kita lihat, ulama-ulama menyebut banyak kelebihan Nabi kita ke atas Nabi-Nabi yang lain. Di antara contoh kita boleh bagi apa? Macam kalau kita nak buat perbandingan yang mudah, Nabi SAW, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Nabi Muhammad membelah bulan dengan tangan. Kemudian Nabi Musa memecahkan batu dengan tongkat, keluar 12 mata air. Rasulullah pula tak payah pecah, tak payah tongkat, tak payah batu, keluar air daripada tangan dan jari, celah jari. Kemudian Nabi SAW dikurniakan macam Isra dan Mi'raj, kan? Kemudian baginda juga dikurniakan Al-Quran, kitab yang melebihi kitab-kitab yang lain. Jadi ini banyak orang berbandingan dengan para Nabi. Macam Nabi Sulaiman, nampak macam dia raja, merintah semua. Rasulullah juga begitu. Maksudnya Rasulullah lebih daripada dia juga. Sebab malaikat datang tanya, apa nak buat? Rasulullah nak saya buat apa? Kan? Maknanya Nabi juga mengawal macam Nabi Sulaiman. Semua Nabi tak nak buat. Dan Nabi kata, biarlah mereka, nanti mereka akan beriman. Kan? Mereka ada, nak tak setelah saya hancurkan mereka? Nabi kata tak perlu. So ini maknanya bukan dia yang macam Nabi Sulaiman, dia macam raja yang mengawal dan menyuruh. Tapi Nabi SAW ni, dia datang kepada semua benda tanpa disuruh. Itu kata kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian hadis lepas tu kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Abdullah bin Abdul Majid qala hadatsana Zam'atu an Salamata an Ikrimata an Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, sebagian sahabat Nabi duduk dan tunggu Nabi, dan Nabi pun datang. Nabi dengar mereka sedang berbincang, kan? Dan Nabi dengar dulu. Maksudnya mereka tak tahu Nabi dengar. Nabi cuba dengar apa yang mereka cakap. Mereka cakap bahawa ajaban innallaha attakhadha min khalqi khalilan fa Ibrahim khaliluh, kan? Cerita tentang kelebihan Nabi-Nabi dulu. Nabi Ibrahim Khalilullah, kasih Allah. Kemudian Nabi Musa Kalimullah, maksudnya Allah berkata-kata dengannya, berfirman kepadanya. Kemudian Nabi Isa Kalimatullah, Nabi Adam juga Allah pilih, kan? Jadi tengok para sahabat duduk ramai-ramai sembang, kat sembang benda sia-sia, kan? Sembang benda, Masya Allah, Nabi ni. Maksud, masing-masing yatadzakarun, maksudnya saling ingat mengingati apa yang mereka dah tahu. Itu maksud dia. Sebab ni semua daripada Quran. Jadi bila mereka cerita pasal Quran, sebuah Quran, Nabi Masya Allah Nabi Musa, Masya Allah Nabi Ibrahim, Masya Allah, kan? Jadi Nabi datang, Nabi kata, aku dah dengar kau cakap. Tiba-tiba Nabi datang, sedar Nabi sedang dengar. Nabi kata, qad sami'tu kalamakum, aku dengar tadi apa yang kamu bincangkan. Wa ajabakum, kamu kagum Ibrahim tu Khalilullah, Musa tu Najiyullah, Isa tu Ruhullah, Kalimatullah, semua. Adam pun Allah pilih. Ketahuilah aku ini Habibullah, maksudnya aku juga lebih, dan kelebihanku lebih daripada semua Nabi. Wala fakhr, dan ini bukan untuk berbangga, tapi nak cerita. Macam kita beritahu orang, kita beritahu orang, saya ni pandai, bukan nak poyo, tapi nak cerita, kan? Bukan untuk berbangga, tapi untuk keperluan. Sebab tu dalam Quran dia kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh cerita nikmat Allah bagi kat kita. Contoh macam kita dah pergi Mekah banyak kali, bagi kita kat orang, alhamdulillah saya dah pergi Mekah banyak kali, dengan niat untuk memberikan semangat orang lain juga pergi Mekah. Begitu contoh, anak saya berjaya begini-begini, bukan untuk belagak, tapi untuk bagi sesuatu kepada orang lain yang mendengar. Niat kena jagalah. Niat kena jaga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh cerita, bahkan Allah suruh cerita tentang nikmat yang Allah bagi, kan? Alhamdulillah kita dapat ni. Ya, macam kita contoh, kita cerita pasal Trinity Center lah, tempat kita ni. Alhamdulillah untuk orang yang mengikuti, orang yang datang, orang yang tahu. Orang yang tak tahu ramai lagi. Dia orang yang tahu, betapa kita syukur sebab daripada tak ada markas, kita buat program, minta tempat orang, kongsi tempat orang, minta belah ihsan orang, minta kerjasama dengan orang. Akhirnya dapat tempat pula, alhamdulillah bukan kosong. Semua yang ada dalam Trinity Center ni, alhamdulillah
orang yang bagi. Dia nak tengok tempat dia di pusat pengajian, tempat di tempat pusat singgahan ilmu. Dan kita dapat buat semua benda ni, alhamdulillah. Kita ada kelengkapan yang hampir lengkap semuanya. Kerana apa? Kerana Allah yang bagi, dan manusia-manusia yang baik ni sanggup menderma, sanggup bersedekah, sanggup beri hadiah, sanggup tolong. Jadi kita beritahu ke orang. Bukan kita nak beritahu untuk kita belagar apa tak. Kita kata alhamdulillah, kan? Untuk apa? Untuk orang lain juga dapat inspirasi buat benda yang sama. Itu maksud dia. Supaya orang lain pun bersedekah juga. Cerita ke orang, saya sedekah baru ni. Bukan untuk riak. Tapi riak tu dalam hati. Itu maksud kita tak boleh kata bila orang tu cakap riak. Riak tu hati, tak nampak, kan? Orang tu pakai kereta besar, kereta mewah, kita bercakap, ish, takabur betul. Takabur tu hati, kan? Mesti kita nak tahu. Tapi kita yang ada kereta besar, tiba-tiba semasa nanti kaya, Allah bagi kereta besar, Masya Allah, hati tu kena jaga. Kita yang jaga. Jadi orang lain nak tuduh, nak apa, tak boleh. Jadi Nabi menyebut wala fakhr. Maksud Nabi nak ingatkan, aku nak bagi tahu, aku ni kekasih Allah, bukan untuk berbangga, tapi nak kamu semua tahu. Itu maksud. Dan Nabi sambung lagi, wa ana hamilu wa alhamdu yaumil qiyamah. Aku yang memegang panji-panji alhamd, bendera kepujian. Maksud aku ni yang akan memimpin manusia pada mahsyar. Dan di bawah aku, dalam pimpinan aku, dalam yang mengikutku ialah siapa? Nabi Adam dan lain-lain yang selepas dia, dan bukan untuk berbangga. Maksudnya, kalau kau cerita Nabi Adam tu hebat, Nabi Ibrahim tu hebat, tak apa. Tapi kau kena tahu satu benda, semua Nabi akan berada di belakangku, di bawah kepimimpinanku di akhirat. Masya Allah. Ini dah apa kita nampak jelas masa Isra Mi'raj. Nabi semayang jadi imam, dan Nabi lain menjadi makmum. Baik. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in. Akulah orang yang mula-mula yang Allah izin meminta syafaat dan diberi syafaat. Yaumul qiyamati wala fakhr. Pada hari kiamat nanti aku beri, dan ini bukan untuk sombong, bukan untuk berbangga. Nabi ulang-ulang banyak kali, Nabi sebut, dan bukan untuk berbangga. Maksud untuk memberitahu, untuk beritahu ke orang, alhamdulillah begini dan begini. Wa ana awwalu man yuharriku ghalaqal jannati wala fakhr. Aku yang mula-mula mengetuk pintu syurga, membukanya. Fayaftahu Allahu li, lalu Allah membuka ke syurga untukku, fayudkhiluniha wa ma'i fuqara'ul mu'minina wala fakhr. Dan aku, Allah masukkan aku yang pertama, dan bersamaku akan masuk orang-orang miskin di kalangan orang beriman. Di sini Nabi sebut orang miskin kan apa? Karena biasanya orang miskin ni dia akan ingat Allah. Biasanya orang miskin ni dia akan bersyukur. Biasanya orang miskin ni payah nak dengki, ataupun payah nak buat salah. Miskin itu menyebabkan dia bersabar, dapat pahala lagi sabar. Bukan maksud semua orang miskin mesti dapat, tapi itulah di antara kelebihan miskin. Kelebihan kaya pun ada juga, kelebihan miskin pun ada juga. Sebab tu kita dah sebut sebelum ni kan, nak jadi kaya tak ada masalah, tapi kalau nak sederhana pun bagus juga, kan? Kalau kita fikirkan orang kaya dengan orang miskin, siapa yang lebih susah hati, lebih sibuk, lebih penat? Orang kaya. Penat kerana bukan penat apa? Penat fikir, penat risau, kan? Penat nak menjaga, kan? Saya dah beritahu baru ni ada seorang cerita dekat saya, macam mana seorang tu dia kaya Masya Allah, tapi dia sentiasa tak tenang dari segi apa? Dari segi dia nak melabur, kan? Melabur ni perniagaan, tapi dia tak nak terima rugi. Bila rugi dia mengamuk. So orang macam ni tak bersyukur, susah juga. Dia dah ada banyak. Maksudnya kalau beli rumah ni bukan beli rumah juta bukan beli rumah macam kita, beli rumah tahap juta, dah ada banyak harta. Tapi bila setiap kali dia masuk pelaburan, dia macam fobia untuk rugi. Bila rugi dia akan marah partner dia akan. Jadi orang cakap jangan macam ni, kan? Sebab dia biasa senang, so dia tak nak rugi, susah, kan? Itu payah. Jadi bila orang kata apa, kaya ada pro and con dia, miskin pun ada pro and con dia. Miskin, apa keburukan miskin? Tak sabar, dan mencari rezeki dengan cara yang tak betul, sebab yang penting masuk, sebab dah tak ada duit, kan? Dan orang miskin, kalau yang bahaya, kalau dia tak redha dengan kemiskinan dia,
maka dia tak redha dengan qada dan qadar yang Allah beri. Jadi semuanya ada kelebihan dan ni. Tapi kenapa di sini Nabi beritahu, aku masuk syurga dan yang mula-mula ikut aku ialah orang-orang fakir miskin daripada orang beriman. Maksud mereka ni dengan sebab kesabaran, dengan sebab mereka taat pada Allah walaupun susah, dan mereka menderma walaupun susah. Sebab susah mereka menjadikan mereka dekat kepada Allah, maka masuk syurga dengan aku. Awal. Itu maksud dia. Ini bukan nak menafikan orang kaya, tidak. Tapi nak memberikan kelebihan orang miskin. Kemudian Nabi sebut lagi, wa ana akramul awwalina wal akhirina 'ala Allah wala fakhr. Akulah yang paling mulia di sisi Allah daripada semua orang yang pertama dan terakhir, yang awal dan akhir. Akulah yang paling disayangi oleh Allah yang mulia, dan bukanlah untuk berbangga. Bukanlah untuk berbangga. So, Rasulullah bukan macam tu, kan? Dia tidak berbangga dengan benda ni. Dialah pemimpin kita, dialah penghulu segala Nabi dan Rasul. Dan Nabi juga lah penutup segala Nabi dan Rasul. Dan segala mukjizat yang Nabi dapat melebihi mukjizat Nabi dan Rasul dulu. Contoh macam kita kata apa? Nabi dulu ada yang menghidupkan yang mati, Nabi Isa sebagainya. Rasulullah benda yang memang tak hidup tapi hidup. Pokok boleh menangis dan sebagainya. Batu bagi salam. So ni Nabi dulu menghidupkan yang hidup dulu dan mati hidup balik. Rasulullah ni yang memang tak hidup jadi hidup kerana dia. Itu maksud dia. Dan juga apa lagi yang Muhammad selalu sebut, Nabi terdahulu, Nabi SAW yang paling akhir, tapi dia yang paling awal di akhirat. Maksudnya dia ikut turutan, dia last lah. Tapi di akhirat semua dia dulu, kan? Dan yang menarik yang Rasulullah ni, dia diberikan peluang untuk ke syurga dan sebagainya, tapi Nabi datang kepada mahsyar dan tunggu kita dekat telaga Al-Kautsar, dan Nabi akan beri minum sendiri kepada umat dia. Maksud Nabi SAW, dia rendah diri ni sampai ke akhirat. Itu maksudnya. Dan kita tahu bahawa dalam hadis syafaat, Nabi SAW sujud lama untuk berdoa. Ketika itu kata Rasulullah, aku diilhamkan doa yang pelbagai yang tak pernah aku tahu, maka aku sujud selama yang orang kata apa, hanya Allah yang tahu lama mana. Akhirnya Allah izinkan. Dan Allah izinkan tu syafaat untuk umat dia dan untuk seluruh manusia. So Rasulullah ni bukan calang-calang, itu maksud dia. Tapi yang menarik itulah, dia hidup biasa, dia macam orang biasa, makan macam orang biasa. So itu yang kita panggil kehebatan Nabi SAW. Nabi ni ditawarkan oleh Allah untuk kaya, dan dia tak nak. Ditawarkan oleh Allah untuk memusnahkan musuh dia, dia tak nak. Akhirnya Nabi SAW makin dia merendah, makin tinggi kedudukan dia. Baik. Kita kata kita mau tidur, insyaAllah akan datang setelah kita akan sambung bab ni. Dan nanti insyaAllah bab yang paling menarik itu ialah bab keindahan Nabi. Dia ada bab lepas tu, insyaAllah kalau ada rezeki kita sampai bab tu, kita akan lihat bagaimana Imam Ad-Darimi menyusun dengan cantik, macam Syama'il Muhammadiyah, tapi dia susun cara dia. Menarik. Hari ni kita pernah jumpa, dan ada yang kita tak pernah jumpa, ada yang jarang kita jumpa riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.